Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya ingin membuat tutorial bagaimana untuk membuat classroom screen. Okay, di mana apps ini sangat berguna untuk rakan-rakan guru untuk PDP di rumah. Okay. So, mula-mula sekali cikgu buka Google Chrome ataupun carian internet. Okey, cikgu search classroom screen. Okey, kemudian cikgu search. Okey, so cikgu pilih classroom screen ni. Okey, cikgu klik dan dia akan keluar seperti yang dipaparkan ni. Kemudian cikgu launch sahaja classroom screen. Okey. Okey, kemudian dia akan keluar seperti yang dipaparkan di dalam ni lah. Okey, so ni saya dah sign in dalam sign up dalam classroom screen ni. Kalau cikgu tak sign up pun tak ada masalah, masih boleh juga gunakan. Okey, so cikgu klik new screen. Kemudian dia akan keluar macam ni. Okey, paparan dia macam ni. So background ni cikgu boleh tukar. Kalau cikgu tak sukalah background yang ni, cikgu boleh tukar. Cikgu klik saja background. Okey, so dia akan keluarlah paparan background yang ada. So cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak animation ni. Okey, cikgu klik saja, kemudian dia akan tukar. Okey. So kalau cikgu nak yang berwarna pun boleh. Katalah cikgu nak color pink. Okey, cikgu boleh tukar dan dia akan tukar color pink. Okey. So saya nak yang ni. Okey, so saya tukar. So dia akan jadi macam bunga lavender lah. Okey. So yang pertama sekali kita akan cuba bahagian media ni. Okey. Media, cikgu klik saja media. Okey, dia akan keluar seperti ini. So, first kali katakanlah cikgu nak masukkan YouTube. Okey, YouTube, cikgu klik YouTube, kemudian cikgu search saja YouTube apa-apa, katakanlah okey. Ni adalah tajuk yang saya ajar sebelum ni. Okey, cikgu klik boldkan, kemudian cikgu klik butang kanan copy. Okey, kemudian cikgu dah copy tadi, cikgu pergi balik pada classroom screen, kemudian cikgu paste dan cikgu klik ini. Okey, so dia akan keluar. So cikgu boleh letak paparan letak YouTube cikgu di sini. Okey, kemudian katakanlah cikgu nak tambah lagi media. Okey, klik saja butang media tu. Okey, so cikgu boleh letakkan webcam. Okey, webcam ni dia akan letakkan saya tak boleh gunakan sebab saya sedang gunakan. Okey, so kalau cikgu letak ni webcam ni, dia akan keluar paparan muka cikgu di sini. Okey, tapi saya tak boleh buat sebab saya sedang menggunakan webcam saya untuk record video ni. Okey, so fungsi lain cikgu boleh guna function embed ni. Okey, embed ni okey, di mana kadang-kadang kita nak masukkan slide PowerPoint kita ke dalam classroom screen ni. Okey, cikgu klik saja butang embed ni. Okey, kemudian dia akan keluar seperti yang ni. So cikgu kena pergi kepada drive cikgu. Okey, drive cikgu, pergi kepada drive cikgu. Okey, drive cikgu, cari balik
cari bahan, cari PowerPoint yang hendak dimasukkan. Okey. Okay, so okay, so ni yang okay, macam mana kita nak tukar tukar PowerPoint tu. Okay, so cikgu klik butang kanan. Okay, cikgu klik di bahagian kosong ni, kemudian cikgu upload file. Okay, cari di mana cikgu punya PowerPoint. Okay, jadi cikgu punya PowerPoint. Kejap tak jumpa pula. Cikgu punya PowerPoint di mana? Okay, PowerPoint. Katakanlah cikgu nak ambilkan PowerPoint ni. Okay. Okay, so ni dalam bentuk PowerPoint. So cikgu klik. Okay, kalau cikgu klik, dia terus loading kepada Google Slide. Okay, so cikgu pergi kepada file ni. Kejap, dia tengah loading lagi. Okay, cikgu klik pada butang ni, butang file. Kemudian cikgu publish to web. Publish to web. Cikgu klik butang embed. Okay, so cikgu klik butang publish. Cikgu tekan OK. Dan dia akan keluar seperti coding yang di bawah ni. Dia dah sedia ada, dia dah biru kan. Cikgu klik butang kanan untuk cikgu copy. Kemudian cikgu balik kepada classroom screen sekali. Cikgu copy paste di dalam ni. Kemudian cikgu run code. Okay, so dia akan keluar. Okay, so cikgu letak di bahagian tepi ni. Okay, kemudian katakanlah cikgu nak buat quiz, dan cikgu nak panggil nama pelajar kan. Nama pelajar, cikgu dan cikgu ada kesukaran untuk ingat nama pelajar. So cikgu letak random name. Random name ni cikgu boleh copy nama pelajar. Okay, copy and paste nama pelajar. Kalau cikgu ada simpanan nama pelajar, cikgu copy and paste saja. Kalau tak ada, cikgu type. Okay, tuliskan nama pelajar. Okay, okay. So di sini macam mana dia berfungsi. Okey, cikgu letakkan nama pelajar di sini. So dia akan pilih untuk cikgu. So dia agak menarik lah. Pelajar pun agak seronok bila macam ni. Okey, so dia akan pilih nama pelajar. Kemudian cikgu boleh setting di sini. Cikgu klik dalam sini untuk dia ingat nama yang cikgu telah pilih. Okey, so nama Azalina ni dia telah pilih. So dia tak akan panggil lagi. Okey, tu random name. Okey, kemudian di sini ada butang timer. Okey, timer. Okey, fungsi timer ni bila kita bagi kerja pada pelajar. Okey, bila kita bagi pada pelajar, kadang-kadang kita lupa nak countdown dia punya masa kan. Dan tu dah terlebih. So bila kita countdown masa ni, pelajar lebih alert. Okey, cikgu bagi 10 minit. So dia akan berpandukan pada timer ni. Betul? Okey. Okey, kemudian
dia akan klik, so dia akan gerak. Bila dia dah selesai 10 minit, dia akan bunyi loceng. Okey. Kemudian ada benda lain lagi. Okey, kemudian cikgu boleh gunakan draw. Okey, draw ni cikgu boleh gunakan untuk cikgu-cikgu RVC, boleh lah. Kalau nak ajar lakaran ke apa ke boleh. Kemudian kalau cikgu mat pun boleh, sebab dia ada, cikgu boleh tukar background di sini, boleh untuk ajar mat. Okey. So dia akan jadi paparan macam matematik. Okey, tu adalah untuk butang draw. Kemudian teks. Okey, kadang-kadang kita nak bagi pada pelajar kerja semasa kelas tu secara on the spot. So cikgu boleh type saja di sini. Okey, so cikgu type so pelajar boleh salin dalam buku. Cikgu bagi bagi soalan di sini dan pelajar akan salin dalam buku. Okey. Dan boleh cikgu gunakan juga timer ni. Bila kita beri timer, so dia boleh alert lah berapa lama masa yang cikgu berikan. Okey, tu teks. Okey, kemudian ada dice. Okey, ni kalau cikgu nak buat permainan game dengan pelajar. Okey, so bila so di sini cikgu boleh cabut undi, cabut dadu lah, buang dadu, macam buang dadu. Okey, so permainan ni agak menyeronokkan. Okey, kemudian sound level ni adalah cikgu boleh detect tahap anak murid cikgu dalam masa cikgu buat Google Meet tu bising atau tidak. Kalau 109 tu maksudnya dia bising. Bising sangat. Okey. Noise. Okey. Tu sound level. Kemudian QR code. QR code ni bila cikgu buat quiz. Okey, quiz. Dan cikgu tukarkan quiz cikgu tu kepada QR code. Yang ni cikgu kena buat apps, kena guna apps QR code untuk cikgu tukarkan cikgu punya quiz tu ke dalam QR code. Kemudian pelajar cikgu paparkan ke dalam classroom screen ni, dan pelajar cuma ni sajalah, dia akan scan saja. Okey, tu QR code. Kemudian traffic light. Traffic light ni, so cikgu katakanlah cikgu dah ajar tadi, dah selesai. So cikgu boleh cikgu tanya pada pelajar cikgu, faham tak tajuk yang saya ajar pada hari ni? So kalau diorang ketik butang hijau tu, maksudnya diorang faham. Okey, kalau kurang faham, dia akan klik butang kuning. Kemudian kalau tidak faham, dia akan klik butang merah. Okey. Kemudian cikgu juga boleh letakkan jam, clock. Okey. So boleh letak di sini untuk kita alert lah waktu kelas kita sampai pukul berapa. So boleh letak. So budak pun akan lebih alert. Okey, dia akan bagi tahu cikgu mungkin masa dah selamat untuk kelas subjek cikgu pada hari tu. Okey, kemudian ada kalender. Okey. So cikgu boleh susun cantik-cantik. Cantik-cantik dekat sini. Dalam video ini, okey, so kalau cikgu nak ajar, cikgu mengajar, cikgu klik saja. Kita akan memahami perbezaan di antara gender dan jantina. Bolehkah anda? Okey, kalau yang slide ni pun sama. Cikgu susun elok-elok, cantik-cantik. Saya ni okey, cikgu susun cantik-cantik untuk sesuai lah.
Okey, letak di bahagian bawah. Timer ni pun sama. Okey, kita himpunkan. Ni jam. Okey, so untuk PowerPoint ni pun sama. Cikgu boleh besarkan bila cikgu nak mengajar. Okey. Ni saya gunakan laptop baru. So PowerPoint saya tak ada dalam laptop ni. So saya gunalah apa yang ada. Okey, so jikalau ada cikgu yang tanya pada saya apa fungsi classroom screen ni. Okey, bila cikgu buat Google Meet dengan pelajar, okey, kita akan buka pelbagai banyak tab dalam kita punya laptop. Okey, kita mungkin akan buka PowerPoint, kita akan buka Word, kita akan buka YouTube. Okey, kemudian kita akan buka drive kita. Okey, so bila ada classroom screen ni, so cikgu masukkan semua apa yang cikgu nak ajar pada pelajar, cikgu himpunkan dalam ni. So mudah. So cikgu tak payah nak buka satu-satu, cikgu present satu-satu. So dah boleh jimat masa. Okey, biasalah kalau kita belajar secara online ni, dia banyak kekangan. Kadang-kadang tu kita kadang-kadang ada banyak masalah nak internet lah, apalah kan. So bila kita buat classroom screen ni, cikgu dah himpunkan semua apa yang cikgu nak ajar tu dalam satu skrin. So pelajar pun lebih fokus. Okey. So lepas tu kalau misalnya cikgu punya skrin yang pertama ni telah penuh, cikgu boleh tambah skrin. Cikgu klik saja butang rumah ni. Okey. Kemudian cikgu klik saja tambah skrin. Okey, tambah skrin dan dia akan buka skrin yang baru, open. So dia akan keluar skrin yang baru. So cikgu boleh tambahlah apa lagi item yang cikgu nak tambah. Dan cikgu kemudian cikgu boleh back balik pada skrin yang asal tadi. Open. Ni tadi salah. Okey, ni tadi. Okey, so ni skrin yang asal. Okey. Itu saja daripada saya. Harap perkongsian ini membantu rakan-rakan guru untuk membuat PDPR di rumah dengan lebih bersemangat dan lebih dah malam ni ayat pun dah tak jumpa. Okey, lebih bersemangat. Sama-samalah kita hadapi, cikgu-cikgu, sama-samalah kita hadapi pandemik ini dengan tenang dan tabah. Dan kita kena kuatlah untuk anak murid kita. Okey, so benda-benda macam ni kita buat untuk kita rasa lebih happy untuk kita punya profession. Okey, itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.